Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalifah binti Abbas bersama rakan saya. Saya Nur Aina Atira binti Zafiti. Dan saya Nurul Atika binti Muhammad Rafizi. Pada pembentangan kali ini kami akan membahas mengenai Islamofobia. Apakah yang dimaksudkan dengan Islamofobia? Islamofobia bukanlah suatu tragedi yang baharu yang berlaku di dunia ini. Terdapat banyak keganasan yang berlaku di dalam dan di luar negara dan ianya seringkali dikaitkan dengan umat Islam walaupun hakikatnya ia dilakukan oleh orang bukan Islam. Istilah Islamofobia menjadi semakin popular akibat kejadian demi kejadian keganasan yang berlaku. Berikut adalah contoh peristiwa yang berlaku hingga mencetuskan Islamofobia. Peristiwa keruntuhan Menara Pusat Perdagangan Dunia di New York pada 11 September 2001 merupakan insiden terbesar dan ia merupakan pencetus utama yang telah mencetuskan fenomena Islamofobia ini. Peristiwa tersebut telah mengorbankan anggaran 2,996 nyawa diikuti oleh kejadian pengeboman di Madrid pada 11 Mac 2004. Ia melibatkan kira-kira 191 orang. Seterusnya, insiden pengeboman di London pada 7 Julai 2005 juga telah meragut 52 nyawa. Setiap insiden keganasan yang dilakukan oleh pengganas sering dianggap perbuatan orang Muslim. Hal ini telah menyebabkan nama Islam jatuh dan memburukkan lagi imej Islam di mata masyarakat dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali daripada fenomena Islamofobia ini. Walaupun tidak berlaku insiden keganasan yang melibatkan pertumpahan darah seperti di luar negara, namun berlakunya tragedi yang melibatkan sensitiviti agama antara kaum yang telah menjadi halangan untuk mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat majmuk. Berikut adalah peristiwa yang mencetuskan Islamofobia. Mari kita sama-sama menyaksikannya.
September 11th will always be a day of national tragedy for the United States. In Spain today, March 11th, now has similar infamy. In Madrid this morning, more than 190 people were killed and more than 1,400 injured when 10 separate bombs ripped through commuter trains and railway platforms during rush hour. The scene was horrific, bodies and body parts everywhere. The Spanish Prime Minister called it simply mass murder. Who was responsible? It could be Spanish terrorists, it could be Islamic terrorists, it could be both. We'll get to that in a moment. But first, the attack itself, and ABC's Charles Glass in Madrid. The blast that ripped through Madrid's early morning commuter train sent blood and metal flying. Ambulances rushed more than 1,000 wounded to city hospitals, and the government set up centers for people to identify the bodies of missing loved ones. This young woman says she was just behind one of the cars when it exploded. Everyone started running and they were covered in blood, she says. It was horrendous. And this man saw bodies scattered everywhere. He says some were burning and screaming. Dazed survivors wandered along the tracks, and police rushed to a scene of horror with trains torn to pieces and parts of human bodies in crushed train cars. The timing, when most people were on their way into work, appeared designed to cause the maximum number of civilian casualties. All the explosives went off in backpacks on the same commuter line into Madrid. 7:30 this morning, the first 3 explosions erupt inside a crowded train pulling into the central Atocha station. 7:44, 4 more bombs tear through the next train before it reaches the same station. 5 minutes later, another commuter train explodes at a suburban stop 9 miles down the line. And 7:54, at a station 6 miles from the Atocha station, the last 2 bombs explode on a double-decker commuter train. An hour later, police find 2 more bombs that did not go off and detonate them. Reports are just coming in of an explosion at Liverpool Street Station here in London. On that Aldgate, I can confirm a bomb damage to train, 1 carriage completely wiped out, at least 9 people very seriously injured and trapped, 2 confirmed fatalities. So there was this explosion, big white appeared, and then it was just smoke everywhere in the tunnel. We was trying to close the doors because it was just smoke, you couldn't breathe. Everyone's just asking what's happened. All we're being told is it's a major incident and the whole of the London Underground is now shut. Sorry, we've got major incident here. Sorry, can we move off the road? 4 letupan berlaku di stesen kereta api bawah tanah dan bas di pusat kota London, United Kingdom pada pagi hari Khamis 7 Julai 2005 mulai jam 8.50 pagi waktu tempatan. 3 gerabak bawah tanah London diletupkan dalam masa setengah jam, manakala sebuah bas 2 tingkat London diletupkan 30 minit kemudian. Laporan awal menyatakan terdapat 38 terkorban, tetapi kini telah dimaklumkan seramai 56 orang terkorban. Seramai 700 orang dilaporkan cedera, separuh daripadanya memerlukan rawatan. Beberapa orang dilaporkan hilang dan operasi mencari dan menyelamat masih lagi dijalankan. Menurut Kamus Dewan, perkataan fobia bermaksud ketakutan atau kebencian yang keterlaluan terhadap sesuatu perkara. Definisi bagi Islamofobia ialah ketakutan atau kebencian yang tidak rasional terhadap agama Islam. Istilah lain yang hampir sama bagi menjelaskan Islamofobia ialah merupakan kebimbangan atau fobia terhadap agama dan orang Islam kerana ia berlaku di atas kebencian terhadap agama yang turut terjadinya kebencian kaum, prejudis dan diskriminasi. Terdapat juga beberapa istilah lain seperti Muslim radicalization, anti-Muslim hate crime, anti-Islamic phenomena, xenophobia serta religiously based hate crimes. Tetapi perkataan Islamofobia lebih popular dan terus digunakan secara meluas di media massa elektronik dan media massa cetak sehingga ke hari ini. Secara umumnya, Islamofobia ini merujuk kepada rasa fobia terhadap Islam, sama ada pada penganutnya, ajarannya, budayanya dan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam.
Hakikatnya, Islamofobia ini berlaku disebabkan salah faham segelintir manusia tidak kira sama ada beragama Islam maupun tidak beragama Islam terhadap agama Islam itu sendiri. Bahagian yang kedua adalah hasil kajian. Hasil kajian pertama membincangkan tentang faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya Islamofobia. Dapat 5 faktor utama berlakunya Islamofobia. Antaranya yang pertama, melalui media massa. Kedua, melalui orang Islam. Ketiga, ketidakfahaman atau salah faham majoriti masyarakat Barat tentang Islam. Keempat, salah faham terhadap konsep jihad. Dan kelima, sikap negatif orang Islam. Media massa merupakan penyumbang utama dalam isu Islamofobia ini melalui pandangan yang negatif terhadap agama Islam, lalu disebarkan melalui media massa yang berkaitan dengan peristiwa di dunia Islam. Sumbangan media massa dalam membina tanggapan negatif masyarakat terhadap Islam ialah menerusi beberapa penciptaan istilah seperti teroris Islam, militan Islam dan ekstremis Islam. Selain itu, media massa juga telah menyebarkan maklumat yang tidak sahih terhadap agama Islam yang menyebabkan masyarakat bukan Islam memandang serong sehingga melahirkan rasa benci dan takut terhadap agama Islam. Faktor yang kedua adalah melalui orang Islam itu sendiri. Akhlak buruk seseorang yang beragama Islam itu sendiri yang mencemarkan nama baik agama Islam. Sebagai contoh, di Malaysia, seringkali berlakunya aktiviti mazmumah yang diakibatkan gejala sosial berleluasa seperti pembuangan bayi, zina, mak rampit dan penagih dada adalah majoritinya adalah orang Melayu yang beragama Islam. Mereka inilah yang menyumbang kepada salah tanggapan agama Islam sehingga berlakunya Islamofobia. Contohnya, dari segi sifat kejiranan yang ditunjukkan oleh sesetengah masyarakat Islam yang memandang remeh dan bersikap acuh tak acuh terhadap orang bukan Islam. Hal ini boleh menyebabkan kesalahfahaman dan tanggapan orang bukan Islam terhadap Islam. Ketidakfahaman atau salah faham majoriti masyarakat Barat tentang Islam. Pertama, mereka mempunyai pengetahuan dan maklumat yang sangat cerdik tentang Islam. Malah sentiasa disogokkan dengan perkara yang tidak tepat tentang Islam. Ini menjadikan mereka mempunyai persepsi yang tidak benar tentang Islam. Yang kedua, pada pandangan mereka, Islam adalah agama yang ganas, berbarik, tidak bertamadun, mengenali wanita, tidak toleransi dan pelbagai persepsi negatif lainnya. Namun, sebahagian daripada mereka hanya mengenali Islam melalui media yang bersikap berat sebelah dan mempromosikan agenda anti-Islam. Yang keempat, mereka menganggap setiap Muslim ke masjid melakukan ritual keganasan dan menyebarkan elemen keganasan. Yang keempat adalah salah faham terhadap konsep jihad. Kesalahfahaman antara orang Islam dan antara orang yang bukan Islam dapat dilihat dari segi mereka yang mendakwa diri mereka adalah wakil Islam dan mereka juga mendakwa diri mereka adalah gerakan yang membela dan memperjuangkan hak Islam. Walhal, gerakan yang seperti ini sudah terang lagi bersuluh telah menyalahgunakan konsep jihad yang sebenar. Contohnya, gerakan ISIS yang secara terangnya perjuangan yang mereka perjuangkan adalah bertentangan dengan Islam. Seperti yang kita tahu, gerakan yang seperti ini adalah merupakan pengganas yang sering melakukan kekejaman serta penindasan terhadap orang lain sehingga menimbulkan rasa benci orang bukan Islam terhadap orang Islam dan membuat mereka dan menimbulkan isu Islamofobia. Faktor yang kelima adalah sikap negatif orang bukan Islam. Kebanyakan orang yang bukan Islam telah menanamkan sifat benci dan tidak suka akan Islam dalam diri mereka, sehingga ada di antara mereka yang menyebarkan informasi yang tidak tepat akan perihal Islam.
Ada juga di antara mereka yang beranggapan bahawa agama Islam ini adalah agama yang kolot, agama yang kejam, agama yang sering melakukan kerosakan dan agama yang ketinggalan zaman. Sebagai contoh, terdapat kes yang berlaku di Singapura tidak lama selepas kes 11 September 2001 di mana terdapat seorang pelajar perempuan Islam bertudung dilarang memasuki bangunan sekolah dan diberi pilihan sama ada membuka tudung atau rela dibuang dari sekolah. Yang seterusnya adalah langkah-langkah mengatasi Islamofobia. Langkah-langkah mengatasi Islamofobia. Yang pertama, melakukan penyerangan agresif. Yang kedua, meningkatkan proses sosialisasi masyarakat. Yang ketiga, penggunaan bahasa dakwah dapat difahami orang lain. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, menjalinkan hubungan diplomatik. Yang pertama adalah melakukan penerangan secara agresif. Penerangan yang agresif mesti digerakkan oleh pertubuhan dakwah seluruh negara bagi memberi kefahaman dan penjelasan terhadap ajaran serta nilai agama Islam yang sebenarnya. Masyarakat bukan Islam hendaklah diterangkan di mana ajaran Islam menitik beratkan prinsip keseimbangan, keterbukaan dan kepelbagaian sejagat. Mereka juga mesti difahamkan iaitu perlakuan yang bertentangan dengan prinsip agama oleh penganut agama Islam tidak boleh dijadikan sandaran dalam memahami hakikat ajaran Islam yang sebenarnya. Pada masa kini, revolusi teknologi maklumat hendaklah dimanfaatkan bagi memastikan dakwah dan penerangan mengenai hakikat sebenar agama Islam disebarkan oleh masyarakat yang bukan beragama Islam. Langkah yang kedua adalah meningkatkan proses sosialisasi masyarakat. Langkah ini dapat memperbanyakkan ruang interaksi dan perhubungan sosial antara umat Islam dan masyarakat bukan Islam. Proses sosialisasi boleh dilaksanakan dalam banyak ruang kehidupan terutamanya di dalam bidang sosial dan budaya. Sebagai contoh, umat Islam hendaklah memastikan penyertaan masyarakat bukan Islam dalam acara sosial dan kebudayaan yang dianjurkan di pelbagai peringkat. Malah, kegiatan ziarah wajar dianjurkan secara berkala oleh persatuan penduduk setempat bagi merapatkan hubungan antara umat Islam dan masyarakat bukan Islam. Selain itu, peranan institusi masjid dalam merancangkan proses sosialisasi masyarakat amat penting. Program Hari Terbuka Masjid boleh dianjurkan dengan menjemput masyarakat bukan Islam bagi mendekati institusi masjid. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa dakwah yang dapat difahami oleh orang Islam. Terdapat pelbagai penggunaan bahasa dakwah yang sesuai dengan kefahaman masyarakat Islam haruslah diperluaskan. Sudah sampai masanya pusat penerangan Islam diwujudkan di tempat-tempat awam yang terpilih bagi memudahkan proses penyampaian dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Menerusi pusat penerangan ini, bahan-bahan penerangan dakwah boleh disebarkan secara meluas. Nombor 1, orang Islam sendiri juga kurang dengan ilmu pengetahuan tentang Islam. Ini kerana sistem pendidikan yang ada tidak mempunyai sebarang aspek khusus untuk menyebarkan masyarakat dengan sebarang ajaran Islam. Oleh itu, haruslah diberikan pemahaman Islam yang sempurna. Pemahaman Islam yang sempurna dapat mendalami akidah syariah agama Islam dengan tepat dan wajar, terutama penguasaan ilmu. Sistem pendidikan haruslah menjurus ke arah mengembalikan kegemilangan Islam dalam penegaan. Oleh itu, tumpuan sewajarnya perlu diberikan kepada bidang sains dan teknologi. Langkah seterusnya adalah menjalinkan hubungan diplomatik. Pemimpin kerajaan boleh melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara lain agar keselamatan negara dapat dijamin. Bahkan, ia juga dapat melindungi rakyat daripada ditindas oleh pengganut Islamofobia. Sebelum ini, kes keganasan yang berkaitan Islamofobia ini sudah beberapa kali terjadi. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2019 di New Zealand seramai 51 orang mati ditembak dan 49 orang cedera parah
ketika solat Jumaat di masjid dan pusat Islam di Christchurch. Dan yang akhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperaih daripada Islamofobia ini adalah kerajaan perlu mengadakan inisiatif untuk mengelakkan perkara ini berlaku agar keamanan dan hak sesebuah negara dan bangsa terjaga. Hal yang seperti ini bukan sahaja telah memberikan impak yang negatif terhadap masyarakat yang ditindas, bahkan ia juga memberikan impak yang negatif terhadap sebuah kerajaan. Semoga dengan kerjasama dan tindakan yang diambil oleh kerajaan dapat memerangi isu Islamofobia ini, kerana hal penindasan yang seperti ini adalah hal yang tidak bermoral serta telah melanggar hak asasi manusia. Kini tiba di penghujung pembentangan. Kami memohon maaf sekiranya ada perkataan yang tidak jelas dan penyampaian kami kurang difahami. Terima kasih kerana sudi menyaksikan pembentangan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.